A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Zaim. Ya Zaim, Hadi Miskam ya, orang pertama yang menyapu Tok Abah. Jarang Zaim dapat nombor 1. Ada Zaim, Puan Zainun nombor 2, Zaila nombor 3, Zaila Muhammad Shah, Hairul Hazri, Sabridas, Felita Ubara ni top 10 ni. Kamisa Rasman Singapura ya. Siapa ni? Alam Ahmad, Mokcik Gumutan Nurdin pun top 10 ni. Keflizul, Fazilah Salini, Panjang Jodin. Tu dia. Jebon. Awal juga ya. Alhamdulillah. Apa nama siapa lagi? Rifah Marjan, Misa, Zurinah Muhammad Isa, tahniah. Ya, ini semua orang yang awal, syukur alhamdulillah ya. Hasnah Syahari, lepas tu Salasiah Muradi, Yan pun awal, tahniah. Ratna Laili, Nani Triana, Zari dah sebut tadi ya. Siapa? Zafir Hani, Haji Abdul Rahim, Suwarti Nazmi, Cik Arman ya, Zahara Muhammad Nur. Like dan share guys, like dan share. 100 lebih dah masuk kelas, tapi baru 38. Cepat share dan like kepada 110 orang lah. Cik Arman, Haji Rahim Singapura dah masuk di Tava, Siti Mariamah Singapura, Didi Zari, Dr. Narimah dah masuk, Normah Basar, Nita Azman, Tita Osman. Jangan nampak ni, Tita Osman, Siti Mariamah, Cik Jejai pun dah lama tak masuk ya. Cik Jejai ya, lama tak nampak dah ya. Siti Aisyah ya, Farida Drus, Misa dah masuk, Sumaya, Nurizan, Samsudin, Intan Sumaya, Wan Zakia, Nur Sakinah Hamid, Firzana ya, Mun Maisma dah masuk, Hanina, Didi Zizari Pesh, Adam Story ya, Sandakan ni ya, Nurhana Arifin, Cedok Medula, Belanggata dah masuk, Cinta Kumamirus, Maris Gita Smith, Yusnita, Said, Rosila Selamat, Baju Ridola, lama tak nampak, Nita Azman, Tabung Korban dah masuk, dah share ya. Aida ya, Aida siapa tadi tu? Tokman JMS Rita Ainsun Zahara dan Syahrum pun lama tak nampak. Tokman Arif Jumat, Suryati Muhammad Kamal Rahim, Zubaidah Samtin. 129 saya tanya. Cepat lagi make it 200. Aida Muhammad Qasim, Setiap Sakulah, Fatimah Abdul Wahab, Mun Maisma, Rifah Marjan masuk, Siti Zahra Tabung Korban tadi, Suryati dah sebut, Ain Hamka, itu dia, Nur, Rifah Marjan, Syarifah Nur, Hafziah Satari ya, lepas tu Fiza Saleh, Wati Rahman, Marpu'ah Bukhari, Mun Maisma, Zayana Punari. 100M statistik. Oh, cepat, bagus. Syuhada Zaidin, Tita Osman. Oh, saya komen selalu dekat penulisan Tok Abah, jarang dapat masuk live. Oh, patutlah Tita tak pernah jarang nampak ya. Khatijah Harun, Mas Liza, Nur Linda, Nur Azia, Mat Zahari, Yan Yayan, dan Love and Sharing. Terima kasih. 195 dah. Dia ya, dah masuk. Ainsun 1SK ya. Siti Afsakula, Abdul Syawal, Nur Haizat, Sharifah Azizah, Rubiah Rejab, Kardini binti Remy dah masuk 200 dah. Siti ZH, Wafa Nurul, Cik Nur Firdaus hadir. Yes, Dita Sandakan Sabah, betul. Halimah Emma, Ramlah Lajat, Melati Ramli, Fidain, Fauziah Nayan, Istinur Nadine Roki Mavia dah masuk dah. Terima kasih. Sarimah Sa'ari, Muhammad Kamil, okey, Nina Mustafa, dan yang lain lah ya. Said Imran ya.
Syarifah Azizah dan sebagainya. Abdul Rahman. Baik, sekarang dah 188 orang yang masuk kelas, 221 dah share, 224 dan Tok Abah janji 200 orang kita sambung ya. Hari ini bahagian yang ke-14. Putus untuk menambat hati pasangan ya. Mungkin ada satu lagi siri, lepas tu kita tamatkan cari isteri lain. Cari siri lain, jangan dengar macam cari isteri lain ya. Cari siri lain. Pagi-pagi kau jangan buat pasal. Hari ni hari Khamis ya. Malam ni Tok Abah ada exam bahasa Arab untuk buku keempat, modul keempat ya. Dah start modul kelima 2 minggu. So ingat tak ada exam, selamba seronok kita dia exam malam ni. Udah. Kalang kabut. Nasib baik pagi hari ni Tok Abah lapang sikit untuk buat ulang kaji. Tak nak dapat nombor 1 pun tak apa, tapi jangan last lah, jangan kalah dengan Wan Aisyah yang umur 11 tahun. But she's good. She's good. Budak-budak kan menangkap kan. Kita dah habis muda. Baik, dan program kita hari ini dibawakan oleh webinar komunikasi berkesan di tempat kerja. Alhamdulillah ya. Ramai dah ya. Ramai sangat dah. Dah beratus lah orang yang join kita punya program. Alhamdulillah. Dan kita anjakkan ke 19 Oktober daripada patutnya hari ni. Sebenarnya Tok Abah ada lapang hari ni. Yang patut hari ni tapi kita postpone sebab ramai yang mohon. Ya, ramai yang mohon untuknya macam ramai organisasi yang kata nak hantar ramai. Jadi dia nak dapatkan pelepasan satu persetujuan peserta dan sebagainya. It takes time lah ya. Administratif lah. So dia minta tangguhkan. So kita tangguhkan yang lapang untuk bulan Oktober cuma 19. So kita buat 19. Jadi ample time. Ya, sonok sangat. Tok Abah dah siapkan nota malam tadi pun kemaskan lagi. Apakah keburukan dan kebaikan dan keburukan dan juga strategi bagaimana nak memastikan kita punya social media di tempat kerja juga bertambah efisien dan tidak membuang masa, tidak jadi lagar dan tidak menggugat prestasi dan produktiviti organisasi. Malam tadi Tok Abah tambah nota ya. So seronok ya Tok Abah, dan masih lagi cari lagi bahan-bahan baru untuk nota. Dah siap lama dah sebulan lebih ya. Kita dah updated, tapi malam tadi masih lagi sebab Dr. Narimah hantar link baru, Tok Abah tengok dan tambah tokok tambah nota yang sedia ada. So alhamdulillah ya. So insyaallah Tok Abah akan kongsi semua ya. Apakah kesilapan lazim dalam berkomunikasi di tempat kerja ya, dan apa hebatnya kalau komunikasi di tempat kerja berkesan, bagaimana bos akan lebih sayang, lebih respect, lebih nampak kita punya kewujudan. Jadi kalau masa penilaian pun dia akan mudah-mudahan memberikan penilaian yang positif. Kalau ada peluang untuk kenaikan pangkat, nama kita teratas ya. Namaku teratas. Ada nama lagu ya. Namaku teratas. Mudah-mudahan ya. Dengan secara yang syariah compliant. Bukannya hanky-panky ke mengampu ke pull string ke. Tak ada. Tapi ni sebab based on merit, based on prestasi dan kewibawaan kita. Jadi sebab kita kena kata tu memperkasa kita punya komunikasi di tempat kerja. Ingat, kemahiran berkomunikasi di tempat kerja itu satu kewajiban, satu kemestian, bukan satu pilihan. Ya. No longer aku hantar mesej je. Ya, it may work, it may not work. Ya, hantar menggunakan social media boleh membantu tapi tidak dapat menggantikan interpersonal communication yang lebih bermakna, sebab nampak nuances, nampak vibration, nampak dia punya aura, karismanya lebih terpancar bila berkomunikasi dengan secara interpersonal. Ya, apatah lagi di tempat kerja. Baik. So, jom ya. Kita akan terangkan 13 style komunikasi, 21 kesilapan lazim, lepas tu 33 petua komunikasi secara umum dan juga petua untuk memperkasa komunikasi sosial media supaya tidak menjadi satu benda yang lara, ketagihan ataupun menggugat prestasi dan juga imej diri. Ada orang sebab dia punya silap mengurus sosial media, kawan jadi lawan, orang yang sayang jadi benci, ya, orang yang mula-mula positif jadi negatif ataupun terus left group, ya, tinggalkan kumpulan WhatsApp ataupun IG dan sebagainya just because awak tersilap langkah, tersilap komen, tersilap kata, tersilap perancangan dalam social media. No, semua kita akan bincangkan sikit lah. Ya, dan yang penting apakah doa yang kita kena amalkan untuk memperkasa komunikasi tempat kerja.
Ya, itu penaja utama program kita pagi ini. Baik, semalam kita berhenti kat nombor 51. Oh ya, yeah. Sebab ramai orang suggest, tak ada ke program untuk suami isteri, komunikasi suami isteri dan sebagainya. Kita sebut cakap komunikasi tempat kerja. Tuan kata yes, komunikasi di tempat kerja tu relevan untuk komunikasi suami isteri juga. Tetapi semalam kita bermesyuarat, kita buat keputusan bermesyuarat, insya-Allah dapat keberkatan. Mesyuarat di pejabat, tuan tanya apakah antara isu yang dibangkitkan oleh ramai orang di kita punya email, kita punya WhatsApp group, dia punya IG, Telegram, apakah soalan yang sering ditanya oleh pasangan? Maka staf kami menjawab, isu yang paling kritikal, yang paling ramai sangat orang bertanya lah, bagaimana nak menangani pasangan yang merajuk. Tak apa pun pandang seorang staf yang baru bertunang. Ada mengajuk masa bertunang. Ini angguk. Masa bertunang pernah merajuk. Ini kan pula sudah berumah tangga. Ya, mana bumi tak ditimpa hujan. Alright. So, insyaAllah. Sebulan selepas program komunikasi, kita akan buat program menangani pasangan yang merajuk. Itu webinar pada 19 November. 19 Oktober, komunikasi berkesan di tempat kerja. 19 November insyaAllah ya. Ni belum lagi. Ni saya nak beritahu saja. Supaya you can book your spot. Ya. Sebab kita akan buat masa tarikh berapa ya. InsyaAllah awal bulan November kita akan buat early bird. Early bird ni memang untung lah kan. Untuk sepasang suami isteri dengan nota nota sekali. Murah kot, nak RM50 je tak sampai pun, ya lebih kurang gitulah. Tetapi kalau lepas tu, mahal tu. Kalau mahal, naiklah harga. Dia nak menggalakkan orang yang awalin. Orang yang awalin ni biasanya akan dapat keranalah kebaikan dan keuntungan. Baik. Tip nombor 1 semalam ialah pastikan pasangan seronok tengok kita setiap hari, bila kita balik kerja ke, balik dari surau ke, balik masjid ke, keluar dari rumah, balik dari pasar. Balik dari pasar pun tuan seronok ya, pasangan seronok dan sebagainya. How can we do that? Bagaimana kita nak memastikan pasangan kita seronok setiap kali melihat kita? Ya, so betulkan penampilan, betulkan bau badan, betulkan senyuman, dan masuk rumah dengan barang siapa masuk rumah dengan Bismillah dan surah Al-Ikhlas, maka penghuni rumah tidak akan miskin. Tak miskin harta benda, tak miskin keimanan, tak miskin kasih sayang, tak miskin kemaafan, tak miskin keceriaan. So masuk rumah dengan, untuk orang Islam ya, Bismillah, Wallah, senyum, Assalamualaikum, masuk kaki kanan. Itu ada hujahnya. Walaupun dikatakan hadis dhaif, tetapi ialah untuk kegunaan kita lah ya, untuk kita sebagai kita punya fadil amal ya, satu amalan yang positif untuk pastikan kita seronok, pasangan kita pun seronok melihat kita ya, sebagai satu usaha untuk menambat hati pasangan ya. Dan of course lah, penampilan kita pakai warna yang dia suka, pakai perfume yang dia suka, buat banyak perkara-perkara yang dia suka, bawa buah tangan yang dia suka. Dia suka tepung gomak, kita bawa banyak-banyak. Walaupun dalam cerita Musang Bertanggut, muka macam tepung gomak. Sejak tu Tok Abah tak berapa nak gi lah, dengan tak boleh nak go dengan tepung gomak. Tapi Tok Mak cukup lah suka tepung gomak, jadi Tok Abah pun terpaksalah bertepung gomak dari masa ke masa. Tepung gomak kan, nampak hodoh je. Tu cerita siapa nama Allah yang Tan Sri Nabi sebagai anak raja tu, Tengku whatever lah nama dia. Tak ingat cerita tu ya. Siapa yang ingat boleh beritahu tak abang ya, siapa nama peranan dia dimainkan oleh Allahyarham Tan Sri Ramli ya, sebagai Musang Berjanggut tu ya, dalam filem Musang Berjanggut. Tak apa ingat yang heroin Puspawangi ya. Puspawangi. Yang samanya Tengku tak ingatlah. Bukan Arjuna. Siapa ingat ya? Siapa ingat siapa nama peranan ni driving home siapa tadi tu ya? Bakhtiar. Oh, Ayu Saim driving home from work ni. Oh, lagi driving home ni. Ayu Saim daripada Arizona. Subhanallah. Fatimah Ayub, Ham Cairo. Morning tu abah ya. Sabahul khair ya. Kalau orang Cairo. Mami, siapa mami tak tadi?
Malah tu tak nampak dah. Mami Mami Aminah Khalid, Siti Khadijah Anis, Nurani Misbah, Sherry Chai. Terima kasih. Ya, Marilyn Aziz, Maria Aziz, Nurmila Ridwan, Irwan Yusof, ya, Nurliza, ya. So siapa yang tahu apa nama role yang dimainkan oleh Tan Sri Ramli dalam Musa Menjanggut, apa nama peranan tu, tengku siapa? Ya. Muka tepungguh mak pakai bedak sejuk. Zurina Mak Isa. Siapa tolong tabah. Ya. Siapa ingat nama bukan Tengku Nilam. Tengku Nilam ke? Willy Jongga kata Tengku Nilam. Tengku Tun Nilam. Oh, ya betul. Siti Maria pun kata Tengku Tun Nilam. Nila Utama, Tun Nila Utama, Tengku Nila Utama, bukan Nilam. Nur Nilam Sari tu lagu apa nama? Awi Nur Nilam Sari, ya. Tun Nila Utama, betul. Tun Nila Utama. Terima kasih, nasib baik kau orang ada, ya. Tok Abah bukan ingat semuanya. Tun Nila, betul. Suhaida Osman, ya. Tun Nila Utama. Tun Nila Utama, ya. Oh, hebatlah kau orang, ya. Tahniah, terima kasih, ya. Sahabat, ya. Yati Rasul dah masuk, Fauzi Aziz, Siti Rahmah, Nur Nilam. Oh, patutlah dia pun Nur Nilam juga namanya. Lita Mahani Ali, siapa yang tahu abad jangan sebut. Sarifah Idora dah masuk, ya. Fatian Amir, Bunga Merah, Jaka Utama Sopan dan yang lain. Baik. So tip nombor 52, ini pun satu perkara lah, ya. Kadang-kadang suaminya efisien, ya, maka isteri itu bebankan. Tip nombor 52, ya. Bagaimana menambah timbangan? Kadang isteri ini membebankan semua tanggungjawab kat suami. Sebab suaminya memang efisien. Masak-masak, serah padaku. Cuci-mencuci, serah padaku. Ya, masak-memasak pun dia suami pandai masak. Bukan chef, tapi memang pandai masak. Dan anak-anak pun kata, abang masak lah, abang. Mak masak, okey. Tapi abang masak lagi sedap. Si mak pun senyum. Abah, dengan anak-anak cakap tu. Abang masak, abah. Abah pun memang orang baik. So, pun abah yang masak. Anak ramai. Ramai anak yang kadang pilih, abah, abang masak, abah. Selalu mak je. Sebenarnya mak masak sedap. Tapi abang masak lagi sedap. Bukan letaknya daun ketum ke tak. Tapi memang sedap. Memang tangan dia lah, kan. Tapi oleh kerana suaminya efisien. Suaminya buang sampah, suaminya mop lantai, suaminya masak, suaminya berkemas, isterinya buat jugalah benda-benda lain. Tapi yang biasanya sebaliknya. Isterinya efisien. Isterinya pergi pasar, hantar anak ke sekolah, ke tuition, tadika ke apa, isterinya. Kulu kilir. Ya. Suaminya pula sibuk balik je mesti dengan handphone, sibuk dengan televisyen, sibuk. Jangan bebankan semua tanggungjawab ke atas pasangan anda. Walaupun dia Superman atau Superwoman ataupun keluang man, apatah lagi kalau dia keluang woman. Tak faham lawak bodoh. Tak apalah. Ya. So, ini berlaku tau. Just because isteri dia atau suami dia memang super efisien. Ada seorang isteri itu kan, ya Allah, apa pun dia buat, apa pun suaminya bukan bodoh. Suaminya hebat, bukan bodoh, tapi buat bodoh. Suaminya buat bodoh, selamba, senyum, duduk. Ya Allah, abang kenapa? Alah, apa-apa pun boleh lah. Memang baik suaminya. Tapi memang tak angkat tangan. Tak tolong, tak itu, tak ada. Anak jatuh, kau kencing je, kau jatuh je. Dia tengok je. Allah. Nak dukung baby, ya. Dia kata, saya tak boleh dukung baby macam tikus. Adakah baby dia kata macam tikus? Ini semua kisah benar, ya. Pengalaman Tok Abah dah hidup 71 tahun. Ini dia kisah-kisah benar. Yang Tok Abah dengar dengan telinga ni, maka memang kurang asyam lah, ya. So, tip nombor 52, jangan bebankan semua tanggungjawab, ya, kepada pasangan yang super efisien. Awak bantu. Tapi mak saya tak pernah ajak. Jangan salahkan siapa-siapa. Orang tak guna memberi alasan. Orang yang berguna, yang hebat akan menunjukkan hasil. Dia akan belajar, dia akan berubah, dia akan pick up, transform diri dia, moving forward. Jangan, mak saya tak pernah ajar saya masak, macam mana saya nak masak? Ya, so saya buat apa boleh, tapi memasak memang pantang nenek moyang saya, sebab saya memang dilarang masuk dapur sejak kecil. Itu zaman bila Tok zaman bila Tok? Ini zaman sekarang tu. Tak adanya pantang larangnya. Orang lelaki memang sui kalau masuk ke dapur. Ni cerita apa? Dongeng apa? Cerita Korea pun tak ada macam itu.
Jadi jangan bebankan semua tanggungjawab kepada pasangan dan kita bantu setakat yang kita mampu, bantu belajar, pick up the skill, dan ringankan tangan dalam konteks itu, bukan ringankan tangan memukul orang. Tip nombor 52, bagaimana menambah hati pasangan, bantu, jangan bebankan pasangan kita dengan semua tanggungjawab yang kita mampu bantu, insya-Allah. Dan bila seorang isteri bertanya, tu abang, bukan seorang lah, ramai, bertanya, macam mana ni? Apa ni suami saya langsung tak bantu. Saya kata, cuba senaraikan tugas-tugas yang you buat kat rumah. Semua senaraikan. Kata 50 tugas. Senaraikan. Orang lelaki ni kadang dia pakai otak kiri. Dia seeing is believing. Dia nampak, betul pergi senai, bang, ini tugas yang saya kena buat, bang, daripada buat sarapan sampailah lipat baju pukul tengah malam, sebelum saya tidur. Ada 50 kerja. Saya akan buat 40, bang. Boleh tak abang tolong yang 10? Any of this job yang abang boleh tengok, yang boleh tolong bantu. Suami pun tengok, buang sampah saya boleh, buang sampah, tolong buai anak untuk tidur saya boleh bantu. Lipat baju sebenarnya saya pandai lipat baju. Yang gosok pun boleh. Basuh bilik air saya boleh bantu. Bila dia senaraikan ada 50 tugasan yang isteri kena buat dan letak senarai, ataupun boleh pancarkan kat PowerPoint, letak kat wall, bang, 50 kerja yang saya buat, yang mana abang boleh bantu, bang, daripada 50 ni, bubur senarai. Jadi suami tengok, ya Allah, banyaknya kerja yang isteri aku kena buat, sama-sama bekerja, duduk pergi kerja, balik kerja. Tapi balik rumah suami duduk buat bodoh. Bukan bodoh, buat bodoh. Tapi bila buat bodoh lama-lama jadi bodoh tau. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Jadi bila nampak senarai tu, ramai suami yang terpanggil untuk membantu. Banyak yang aku boleh bantu sebenarnya, tapi aku tak tahu dulu. Aku tak perasan pun. Ingat dia okey je, sempat nampak okey je, happy je sambil menyanyi, dia punya lagu, isteri menyanyi masa bosok sambil katanya reput tulang. Dia tak perasan itu sindir suaminya. Okey. Tip nombor 52. Tip nombor 53. Sebelum tu, program kita juga hari ini dibawakan oleh seperti biasalah Kodisi Plus. Ini pun sedang viralnya. Kodisi Plus ni tak ada apa biasa je. Dia ada Cordyceps militaris, satu herba yang memang sangat tinggi dia punya kandungan kandungan Allahumma ya Allah, apa perkataan yang tahu pada tanda script of the mind. So dia membantulah Tu Abah dah gunakan ni, ya Allah, Tu Abah semayang pun dah normal. Turun naik tangga pun not bad 2-3 hari lepas naik tangga agak tinggi lah masa pergi ke KTB, College Teknologi Bestari, Kak Ampang. Tu Abah kata, alamak, tangga banyak, nak tangga ni tiap jalan, alhamdulillah, banyak oksidan, banyak kita punya perkara-perkara yang boleh membantulah, yang ini cuma ada vitamin C je, vitamin C dengan Cordyceps, yang main ingredient. Tapi dia punya fadilatnya telah dikaji satu dunia, maka boleh membantu. Dia tidak merawat, dia bukan ubat, tapi dia membantu meringankanlah. Alhamdulillah. Tok Abah sangat kata jodoh lah. Jodoh dan membantu, alhamdulillah. Dan ramai ribu-ribu yang telah menggunakannya, katanya memang banyak dia punya impak positif. Itu yang Tok Abah sebut minggu lepas, Tok Abah keluar daripada satu bangunan tu, tempat tu, security guard pun Tok Abah, saya sudah apa bagian ni dan saya boleh berdiri sepanjang hari, kalau tidak dulu memang kena banyak duduk, orang baru 30-an, tapi alhamdulillah, so kita lah, ini pun insya-Allah dah membantu, alhamdulillah, semua ada di kata tu link kat komen pin kat atas. Tip nombor 53. Ni sebenarnya pada berapa hari bulan 3 hari bulan. 3 hari bulan Oktober. Tok Mak akan buat dia punya mini reunion dengan classmate dia masa 6th form. Sekolah kat high school Muar. So kalau 6th form mate batch sekarang
budak-budak muda lah yang akan datang tu, kawan-kawan Tok Mak kan budak-budak muda, umur 70-an semua. Semua 70-an, semua rambut silver ya, semua silver grey ya. Semuanya atap zinc, bukan atap yang lain. Semua mereka berbual on the phone. Saya tahu apa gelak je. How to find your house How to find your house. I gave you a location what is location What location How to find the location. Ya, orang 70-an ya, walaupun faham apa nama IT tapi taklah IT savvy. Bagi location pun tak dapat nak follow ya. So cuba sukai kawan-kawan pasangan ya. Jika ada yang you tak sukalah kawan-kawan pasangan kita tu, kita kena beritahu sebab-sebab yang munasabah secara hikmah. Yes, I don't mind you kawan dengan siapa-siapa pun, tapi dengan dia ni lain macam. Sebab dia ni kalau datang rumah kita, gosip aja. Asyik mengata orang aja. I tak nak pasang telinga tapi terenga. Dia cakap pula macam pakai mikrofon ya, satu apa nama taman perumahan dengar suara dia. Dia suka gosip. So I don't mind any of your friends. Tapi yang tukang gosip ni, ya Allah, saya tak tahan. Minta maaf lah. I cannot tolerate this man. Bukannya woman. Not si gosip tu orang perempuan. Kerana laki-laki pun menggosip juga. Yalah, dah pencin lama. Tak ada kerja lain. Gosip. Allah sedihnya. Contoh ya. Ataupun orang dah tua-tua ni, dia jujur. Ya, kadang dia cakap tak bertapis. Ya, I like all your friends. Tapi bila yang seorang tu, ya Allah, boleh nampak je kita. Why your husband so old Why your husband so fat Why your husband walk like apa nama, teddy bear? Keluar dari mulut dia tak ada komen positif. Why your husband so old? Because the wife is old, the husband also old lah. Yeah. Why are your husband so fat? Well, PKP, pandemic menyebabkan dia gain 10 kilo je, bukan banyak pun. Contoh. Why he walk like a bear? Better lah, he still can walk. Better than many husband who cannot walk. Also at 75 cannot walk anymore. But my husband still can walk. Walaupun he walk like a penguin. Ada kata, your husband just like penguin, Ya Allah. Buka mulut, komen negatif. So kita kata, I suka semua kawan awak. Tapi yang mulutnya celupar tu, aduh, tak tahan saya. Sambil senyum, sambil gelak-gelak. Jadi isteri kita pun bagi tahu sahabat dia dengan cara yang paling hikmah. Next time, when you see my husband, praise him lah. Walaupun he look so old, just say, tuan, ini Zul Arifin kah? Bagulah kita pun. Tahu tak apa. Memang saya bukan Zul Arifin. Tapi memang ramai orang kata saya macam kembar Zul Arifin. Bagulah dia seronok. Kau faham tak? Artinya kita cuba suka dan menerima semua kawan pasangan kita. Ya, tapi kalau ada antara kawan pasangan kita yang kita tak berapa gemar for some reason, sebab-sebab yang dibenarkan syarak, maka beritahu dengan hikmah supaya mereka tak kecil hati. Sebab kawan mereka, pernah Tok Abah tegur kawan anak Tok Abah. Pada Tok Abah dia memang kurang asyam sikit lah. Ni kawan-kawan ni, Abah tak kenal dia, Abah jangan komen apa-apa, Abah tak kenal dia. Yang memanglah kita tak kenal, tapi daripada luaran, dia kurang sopan, ya, nampak orang tua tak tegur orang tua, duduk macam dia tokek besar, duduk kat rumah orang macam tokek besar, cara duduk tak berapa sopan, ya. Nampak orang tu pun buat dono je dengan handphone dia, dengan pandang kita macam kita ni, contohlah kan. So, that's very rude. Dan Tok Abah tak boleh tengok orang muda yang kurang sopan kat orang tua. That is a no-no to me. Sebab Nabi berpesan, bukan umatku orang muda yang tak hormat orang tua. Bukan dari kalanganku umatku orang tua yang tak sayang orang muda. Kita tegur bukan sebab benci. Sebab sayang supaya anak kita berubah, supaya kawan anak kita berubah. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Ingat ya. Itu sebabnya kita kena cuba sukai semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pasangan. Tapi kalau ada orang yang ada seorang contoh lagi, ya, ada seorang isteri tu, bang, saya kawan awak kawan dengan siapa ke, pemancing ke, pemboling ke, badminton ke, pemain bola ke, minat bola ke, saya tak kisah. Tapi saya tak suka abang kawan dengan orang yang ada isteri 3, isteri 4 ni. Sebab dia menyangkit.
Saya dengar tu. Pernah dengar tak awak? Awak pernah dengar tak? Orang perempuan yang melarang suaminya berkawan rapat dengan makhluk-makhluk yang ada 2, 3 isteri, 4 isteri ni. Takut menjangkit. Kau faham ke? Faham. Ni contoh lah, contoh. Awak kawan dengan siapa pun tak apa. Dengan orang muda, dengan rocker ke, rock kapak ke, orang masjid, orang surau, orang ahli kubur. Ahli kubur ni artinya penggali kubur. Ya, orang yang memang menjaga kubur ni namanya ahli kubur. Abang kawan dengan ahli kubur ke, saya tak kisah. Tapi saya tak suka abang kawan dengan haji-haji yang, datuk-datuk yang ada 2, 3, 4 isteri ni. Takut menjangkit. Sebab isteri dengar. Bila kawan-kawan datang ke rumah, alah, kau ni nampak je tapi takut bini satu isteri sampai sekarang. Apa ni, bila nak tambah? Itu je komen kawan-kawan yang datang. Isteri dengar. Seronok tak? Seronok tak isteri dengar bila kawan-kawan suami datang rumahnya? Bila kau nak tambah? Kau ni takut bini kau ni. Tengok kami ni. Tengok kami ni. Tengok kami ni. Faham ke faham? Ini kisah benar. Jadi benda macam inilah yang Tok Abang masukkan. Ya, cuba kita sukai kawan-kawan pasangan kita. Tetapi kalau kita tak apa-apa gemar, tak apa-apa positif dengan beberapa orang kawan suami kita, beritahu dengan hikmah agar ya tidak kata menjengkelkan, mengecilkan hati kita dan sebagainya. Jelas? Dengan contoh-contoh sekali? Jelas. Alright. Now we can move on. Ya. Tip nombor 54. Bagaimana kita nak menambat hati pasangan. So, jangan lupa ya, program kita hari ini juga, program kita di penaja utama ialah webinar pada 19 Oktober, komunikasi berkesan di tempat kerja yang sangat powerful dia punya konten. Sebab kita dah uji kaji selama lebih kurang 40 tahun di lapangan. Dan memang berkesan, of course kita update untuk sesuaikan dengan teknologi semasa, situasi semasa, cabaran semasa, yang situasi pasca pandemik dan endemik. Jadi kita sedar itu. Itu kita sedar dengan situasi semasa, maka kita kena kata tu ubah suai, selaraskan, sesuaikan, serasikan kaedah komunikasi tempat kerja dengan situasi semasa. We'll discuss, we will share some of the means and the petua and the tips untuk anda agar disayangi bos, sangat penting. Disayangi kawan sekerja, sangat penting. Disayangi oleh pelanggan ataupun orang awam yang kita berinteraksi, memberikan khidmat ataupun bertransaksi. Kan? So, sangat kritikal. Sebab 50% waktu jaga kita di tempat kerja. Jadi, kalau komunikasi kita tergugat dan kita, bos tak pandang awak, tak dengar cakap awak, menyampah ke awak atau negatif ke awak ataupun paling biasa, paling teruk pun, paling kurang ke neutral. Neutral. Dia sayang awak pun tidak, benci awak pun tidak. Tapi kalau kenaikan pangkat, agak-agak nama awak di mana senarai itu? Adalah kat second bottom. Daripada 15. Ya, jawatan untuk 3. So, macam mana nak ada harapan? Memang rezeki dari Allah. Tapi asbabnya, ikhtiarnya, usahanya, kena ingat tu. Rezeki bukan dari bos. Anda kata jawab, alah rezeki bukan dari bos saya. Kalau rezeki saya, betul lah. Rezeki dari Allah. But kita kena usaha. Ya, kena ada strategi, kena ada perancangan, kena ada ikhtiar. Ya, tawakal tanpa ikhtiar, Nabi pun marah, Allah pun tak suka. Ya, alright. So itu kita punya program yang menaja program kita pagi ni, komunikasi berkesan pada 19 Oktober. Fantastic, powerful. Jom. Join us. Sangat-sangat beneficial. Ramai bos yang dah tengok konten pun akan hantar staff. Itu sebabnya diminta postpone daripada hari ini ke 19 Oktober sebab mereka nak hantar ramai yang khususnya daripada Universiti Melaya minta akan adjustnya dihantar ramai. Lepas tu daripada pejabat bandaraya Pulau Pinang ke mana yang disebut oleh Cik Ikin yang jaga pendaftaran. Dia kata ada ramai nak hantar tapi mereka tak sempat, so mereka nak adjust balik untuk dapat attend pada 19 Oktober insya-Allah. Ya, dan of course sebulan lepas tu 19 November atas situasi yang memang kritikal dalam masyarakat, bukan kritikal macam mana, memang sentiasa berlaku, sentiasa evergreen punya isu, sentiasa relevan ialah kita akan buat satu webinar pada 19 November kalau panjang umur, menangani pasangan yang merajuk. Ini pun satu isu yang evergreen, yang sentiasa relevan all the time.
So Tok Abah akan kongsikan semua pengalaman tips, ya, strategi dan petua yang magical dan miracle untuk menangani. Ya, kadang-kadang salah satu cara, ya, Tok Abah bagi contoh, ya, cara untuk menangani pasangan merajuk ialah panggil mak mentua datang ke rumah. Mak mentua datang ke rumah aja, pasangan kita pun hilang rajuknya. Takkan nak merajuk-rajuk depan mak dia sendiri. Apa kau ni moncong aja. Lepas mak mentua ada. Mak mentua dah tak ada. Panggil abang atau kakak atau adik-beradik yang favourite dia. Ya. Ada adik-beradik favourite? Ada. Kita manusia biasa. Kita sayang semua adik-beradik tapi ada favourite. Ya. Tok Abah selalu tanya peserta kursus Tok Abah. Adik-beradik apa 10 orang? Yang you perasan daripada luaran, mak sayang yang mana? Mak sayang yang nombor 2. Mak sayang yang bongsu. Mak sayang yang tengah. Mak sayang yang sulung. Nampak? Nampak? Dari luaran. Hakikat sebenar dalam hati, Allah yang tahu. Mak mungkin sayang, bukanlah mungkin. Mak sayang semua anak. Tapi ada anak favourite. Kalau ada musangking, ni untuk abang kau. Ni untuk adik kau. Adik kau yang nombor 2 dari last tu. Kau jangan sentuh ni. Bahagian peha untuk adik kau. Kau ambil yang kepak dengan leher. Dengan kepak dengan leher. Tu apa favourite? Kepak dengan leher, no problem. Ya, ayam. Ya, ayam goreng kan. So, yang untuk peha tu untuk adik. Itu nampak dia punya favourite. Sikitlah favourite. So, bila panggil adik-beradik favourite, ya, mak ayah dah tak ada, maka pasangan kita pun hilang rajuknya. Itu salah satu tip yang magical, tapi kadang orang terlepas pandang. Ya, itu yang Tok Abah akan kongsi pada 19 November. Belum lagi, pendaftaran belum buka. Ni baru nak war-warkan, so that you put in your diary. Ya, tip dan petua menangani pasangan yang rajuk. Bila? 19 November. Ya, tarikh pendaftaran belum buka lagi. Saja nak bagi war-war supaya awak dapat kejar. Ya, kita cuma bagi tak selesai 100 tempat ke untuk early bird. 100 pack aja untuk early bird. Early bird ni memang half price lah kot. Ya, sangat murah, ya. Okey. Tip nombor 54 ialah cemburu tanda beriman tau. Orang cemburu ni tanda beriman. Suami yang tidak cemburu langsung, suami yang kurang lemah imannya dan dayus. Ada hadis yang mengatakan begitu. Sebab suami wajib cemburu. Bukan cemburu-cemburu, tapi dia jaga maruah isteri dia. Alah, wife aku pergi dengan bos dia. Bos dia pun dah dekat nak pencen. Alah, tak boleh. Tak boleh. Ya, kecuali emergency cerita lain lah. Tak boleh dalam keadaan biasa. Isteri awak dengan bosnya bukannya perempuan. Oi, bos perempuan lantak kau lah. Bosnya laki-laki. Tak boleh 2 orang saja. Ya, tak boleh. Tak wajar. Naik Grab. Biar naik Grab tak mengapa daripada dia tumpang bosnya 2 orang saja. Ni cemburu yang bertempat. Yang wajib kita lakukan untuk mengelakkan murka Allah. Faham ke faham? Faham. Cemburu yang berpatutan adalah tanda iman. Laki-laki yang cemburu, yang kena bertempatnya, tanda beriman. Perempuan cemburu bertempat, tanda iman. Kalau tak cemburu langsung, tanda tak sayang, tanda takut-takut, iman lemah. Saya memang tak pernah cemburu pun, tak kisah. Jangan. Ya, cuba Google. Jangan terima atau tolak apa yang Tok Abah cakap, ya. Tabayun, cek, kaji, Google, ya. Apakah kebaikan cemburu, ya, kewajiban cemburu, keharusan cemburu, cuba cek. Ya. Walaupun ada lagu tahun 60-an. Cemburu tandanya hati tak suci, berbuat dosa tiada berhenti. Itu lagu R. Ismail tahun 60-an. Tok Abah sambil tolong buatkan adik kecil sambil nyanyi lagu tu. Pakai seluar tapi tak pakai baju belenggin, budak kampung. Ya, bukan faham pun apa maksud seni kata yang kita baca tu. Budak umur 9-10 tahun zaman tu. Cemburu tandanya hati tak suci. Lagu R. Ismail. Apa nama lagu tu? Cemburu. Cubalah Google dengar lagu tu. Sedap tu lagu tu. Lagu tu merdu. Dan yang penting nasihat. Ya, itu cemburu yang cemburu buta lah. Tapi kalau cemburu yang bertempat bukan tanda hati tak suci, tanda beriman tau. Cemburu tanda beriman. Tidak beriman, ya, kurang iman orang yang tidak ada langsung rasa cemburu. Cemburu yang berpatutan ialah salah satu cara untuk menambat hati pasangan. Bila kita cemburu kat pasangan, artinya dia punya
apa nama apa nama nilai masih tinggi. Alah, bini aku siapa nak kacau? Alah, anak dah 13, tak adanya orang nak kacau. Itu memang dah macam tak ada value je. Jangan ya. Jangan. So, ni nak test market, bukan nak test market pun. So, cemburu yang berpatutan adalah satu kewajaran dan dia akan menambat hati pasangan sebenarnya ya. Ramai orang perempuan suka kalau suami cemburu sikit. Artinya dia masih ada attraction, dia masih ada dia punya nilai lah ya, ada value, ada market value lah, so to speak dalam bahasa kasarnya ya. Cemburu yang berpatutan sangat baik ya, tanda beriman. Tengok, coba ulang banyak kali, cemburu yang berpatutan, yang bersesuaian, yang syariah compliant. Jangan cemburu buta. Dalam masa seminit 5 kali. So, abang, cuba ambil apa ni, selfie. Abang kat mana ni? Selfie sekarang. Jangan cakap awak dengan kawan ke dengan siapa. Selfie sekarang. Dia pun terpaksa selfie dengan mamak. Tadi sebenarnya minum dengan kawan perempuan, kawan pejabat. Tapi dia terpaksa selfie dengan mamak. Ni abang kat kedai mamak ni, nampak dengan mamak ni. Mamak senyum-senyum. Terpaksa sebab isteri dia cemburu buta. Setiap minit kena hantar selfie untuk memastikan suami dia tidak bersama opposite sex punya staff. Allahu Akbar. Ya, ini kisah benar. Ya, dahsyat ya. Sayang sangat sampai tak yakin diri, sampai merimaskan pasangan. Ya, okey. Kita boleh berhenti kat nombor 55. Sebentar lagi. Nombor 55 kita akan sebut, tapi nak wawarkan ya. Program kita juga hari ni dibawakan oleh Excel Pro. Ni hari ni Tok Abah belum bagi kat cucu Tok Abah. Patut dia nak pergi sekolah pukul 8 ni. Ya, si Darin. Ya, Darin Rehana. Tok Abah akan bagi, dia minta 2 biji Excel Pro ni ya. Ini apa nama kata tu, makanan tambahan untuk anak-anak ya. Dia ada macam-macam lah ya. Ada apa nama Moneri Bakoba, ada apa nama fruktos, ada apa nama tulisannya kecil ya, bahan-bahan yang makan otak, perasa coklat ya, ada DHA, ada vitamin ya, ada apa nama kata tu, biji teratai ada tak? Ada ya, untuk ketenangan dan sebagainya. So anak-anak yang makan ni, ramai yang semalam pun ada komen yang kami, anak saya dah makan, saya telah makan ni, memang sedap, memang lazat macam rasa coklat, memang perasa coklat, memang sedap. Dan anak cucu Tok Abah ni, dia minta 2 biji, dia nak, can I have some more? Tak boleh sayang, you can only have 2, maximum lah in the morning, tapi selalunya untuk anak-anak biasa yang tidak ada bermasalah dari segi pembelajaran dan konsentrasi, sebiji pagi, sebiji petang, memang lazat dan merangsang tenaga, konsentrasi, mudah dengan nasihat, dengan izin Allah. Ya, dia tenang. Dia kalau belajar pula menghadap ke kiblat, duduk kat kursi, dibacakan kepalanya Fatihah, Ayatul Kursi, Alam Nasrah. Dan mak bapak dan adik-adik membantu dengan kata-kata positif, mengharamkan kata negatif, maka anak-anak akan berkembang jadi anak-anak yang holistik. So, benda ni akan mencetuskan perubahan positif di seluruh keluarga. Ya, Excel Pro. Ya, ni telah dalam pasaran sebenarnya sejak 15 tahun yang lepas. Tapi atas nama yang berbeza. Kita buat rebranding, kita buat repackaging, kita buat reformatting, reformulation, ya, tambah-tambah baik dia punya ingredient dengan test-test di lab dan sebagainya. Maka alhamdulillah ya, membantu anak lebih fokus, lebih seronok belajar, lebih bertenaga, lebih lama belajar, akhirnya jadi pandai, jadi top the class. Bukan makan jadi pandai, tak. Ya, tapi makan, dia bertenaga, dia lebih fokus, lebih seronok, dia lebih berenergi, ya, lebih lama belajar, duduk pula kat kursi menghadap kiblat dan didoakan kepada dia pula baca doa sama, mendoakan guru-guru, mendoakan kawan-kawan dan sebagainya, pesan. Jadi dengan sikit pelaburan, maka kita buat perubahan-perubahan holistik dalam keluarga. Mak ayah berubah, adik-beradik berubah secara positif, maka anak-anak yang konsum makanan tambahan Excel Pro ini akan menjadi lebih positif step by step. Qalilan ya, langkah demi langkah, perlahan-perlahan ya. Dahsyat, luar biasa, dan mudah-mudahan
membawa kebaikan. Itu Tok Abah punya niat ialah untuk membantu orang jadi lebih positif. Kita jadi sebab orang yang berubah ke arah kecemerlangan. Langkah demi langkah dengan usaha, dengan doa, dengan tawakal tu Allah. Baik, okey. Last tip untuk today. Dah 7.45. Lebihkan pasangan daripada anak-anak. Tapi, bertolak ansur lah. Ya. Kita kena lebihkan pasangan daripada anak-anak. Kejap. Abah nak cakap dengan mak kamu ni. Kejap. Ya, anak nak sibuk nanti kejap. Ya, please be patient. I want to talk to your mother first. And then I talk to you, okay? Alright, you good boy, good girl. Lebihkan pasangan daripada anak-anak. Ya, kadang mak ayah dengan tak sedar melebihkan. Alah, budak dia tak tahu, kita kena lebihkan dia lah. Awak yang dah tua bangka takkanlah tak faham. Kecil hati. Itu yang menyebabkan pasangan merajuk. That's why kita kena buat program pada 19 November menangani pasangan yang rajuk. Rupanya melebihkan sangat anak sampai pasangan rasa terbiar. Ya? Dapat peluk, dapat dukung, dapat cium, dapat apa semua si anak-anak. Ya? Si maknya, si bapaknya tengok. Ya? Macam tiang telefon. Okay? So, lebihkan pasangan daripada anak-anak dalam situasi yang munasabah, tapi bertolak ansur lah. Ya. Kadang kita minta maaf dulu ya, sebab kita nak melayan. Kalau dalam emergency, dalam keadaan anak dah menangis, anak dah menjerit, anak dah kencing, dah duduk atas lantai depan kedai toy, ya, awak masih nak layan isteri yang nak tanya, bang, nak kedai ni nak pergi beli jam kat mana, nak beli tudung. Kita kena lebihkan anak yang sedang duduk dah kencing depan kedai toy. Kau faham tak cakap pakcik ni, tak cakap atuk ni, Tok Abah ni? Jadi kita kena tolak ansur dan gunakan kita punya pertimbangan. Itu dia. Tak apa. Besok kita akan ulang balik. Besok is hari Jumaat. InsyaAllah Tok Abah ada, kalau panjang umur dan sihat, kita akan dapat buat ya. Bila pada waktu yang sama ya. So guys, happy birthday, happy anniversary. Selamat yang akan nikah esok hari Jumaat atau Sabtu Ahad. Selamat pengantin baru, bahagia til jannah. Ya, selamat pengantin baru, bahagia til cangkul memisahkan kita. Cangkul, semalam punya kisah kan? Cangkul memisahkan kita. Kata Dr. Narimah, backhoe memisahkan kita. Excavator, ya, sebab excavator buat kubur, ya, mengorek kubur, artinya sampai matilah kita bahagia. Ya. So, selamat bertugas, selamat dalam perjalanan, selamat buat kerja amal, selamat kata tu berbonding dengan keluarga, selamat buat kebaikan. Jadikan hari ini hari terbaik, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.